أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا. اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا حكمة والعقل برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung malam ni bacaan kita, iaitu kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang yang lalai. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu, guru-guru, asatizah, para alim ulama, doktor, profesor jika ada, sama-sama kita melihat kitab Tanbihul Ghafilin malam ini sambungan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang perihal orang yang meringan-ringankan solat dan perihal mereka yang meninggalkan solat. Lalu kita dah baca beberapa bahagian, iaitu perkara yang berkaitan dengan siksaan yang Allah bagi kepada kita waktu mana siksaan ketika hidup di atas muka bumi ini. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala beri lagi kepada kita, na'udzubillahi min zalik, bagi orang yang tinggal sembahyang ini siksaan ketika mana nak berpindahnya daripada alam dunia ini ke alam barzakh. Perjalanan dua alam ini ada siksaan bagi orang yang meninggalkan solat. Ini siksaan, tuan-tuan, bukan satu nikmat. Apabila siksaan adalah satu perkara yang pedih, yang memedihkan, yang membuat kita menyesal, di mana satu hari nanti tidak ada sesalan yang kita boleh balik semula untuk kita bangun, kita solat balik. Waktu inilah waktu yang Allah bagi kepada kita untuk kita menjaga solat dengan sebenar-benarnya, untuk kita tadabbur bacaan dalam solat, untuk kita membina solat, bukan sekadar kita melaksanakan, tetapi kita mendirikan dengan erti kata kita melakukan perintah Allah dengan rela hati kita. Kita melakukan perintah Allah solat ini dengan penuh dengan ilmu yang kita ada, bermula daripada berwuduk kalau kita menggunakan air, bermula kita bertayamum kalau kita gunakan debu, lalu kita melaksanakan solat bermula daripada rukun yang pertama, kita meneruskan solat kita dengan bacaan Al-Fatihah dengan betul. Mudah-mudahan solat yang kita lakukan dapat menyelamatkan kita daripada azab siksaan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana siksaan ini, tuan-tuan, apabila kita mendengar dengan telinga kita, kita tak terasa itu adalah satu siksaan, kerana itu hanyalah dengaran. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa ta'ala beri kepada kita siksaan itu, lalu kita merasa
lalu kita alami seksaan itu, baru kita tahu itu adalah satu seksaan yang memedihkan kita. Hari Jumaat Terengganu adalah hari Minggu, iaitu hari kita cuti ataupun hari ilmu. Tuan-tuan yang mengambil manfaat ini sangat beruntung, kerana sepanjang satu minggu bagi orang yang bekerja, sibuk dan penat kita hidup dalam keadaan kesibukan dunia yang Allah atur kepada kita. Kita tak dapat fokus solat yang khusyuk daripada maghrib, isyak, subuh, zuhur, asar. Lalu tuan-tuan, hari Minggu ini kita kurang dengan aktiviti keduniaan, bagi masa kepada kita untuk kita berada dalam masjid, untuk kita mengambil sedikit ibrah daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebut seksaan. Saya nak sebut seksaan ini supaya seksaan ini disebut oleh Rasulullah terlekat pada hati kita sehingga kita takut untuk tinggalkan solat. Kerana atas muka bumi ini masih ramai lagi sahabat-sahabat kita, anak-anak, isteri, keturunan kita yang rengang tinggal solat. Sedangkan dalam hadis yang kita dah baca ini, 15 seksaan yang Allah sediakan bagi mereka yang merengang-rengangkan solat. Jika hadis ni menyebut secara jelas 15 seksaan bagi orang yang meninggalkan solat, jelas tinggal, tetapi ini merengang-rengangkan solat. Solat tetapi lambat, solat tetapi tidak ada ilmu, solat tetapi sebab disuruh oleh orang lain, solat sebab malu kepada isteri, solat sebab malu kepada suami, solat sebab disuruh oleh mak ayah. Na'udzubillah, takut-takut kita tergolong dalam golongan orang yang melengah-lengahkan solat. Saya baca sedikit yang kita dah baca minggu lalu, 2 minggu lalu, iaitu para sahabat bertanya lagi. Sambungan hadis ini menceritakan kepada kita, sambungan itu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah pula seksaan semasa matinya? Waktu lepas, minggu-minggu yang lalu kita sebut, hadis ni menyebut Allah Subhanahu wa taala memberi seksaan di atas muka bumi ini kepada orang yang meninggalkan solat. Adalah antaranya yang pertama, Allah mengangkat keberkatan rezeki yang Allah bagi. Rezeki yang Allah bagi, kalau kita tengok jiran sebelah rumah kita, dia lebih susah dari kita. Dia ada satu kenderaan, satu kereta, satu motor. Kereta yang buruk, motor yang biasa-biasa. Tetapi dia boleh pergi ke masjid surau setiap waktu. Ini kelebihan yang Allah bagi kepada dia. Barakah rezeki yang Allah bagi. Kenapa? Kerana miskin yang Allah bagi kepada dia adalah satu nikmat. Tetapi kaya yang Allah bagi kepada kita adalah satu musibah, satu istidraj yang menjauhkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, menyibukkan kita sehingga kita tidak dapat melaksanakan kewajipan kita. Apa? Iaitu menuntut ilmu fardu ain ataupun mencari ilmu, bekal untuk kita lari, untuk kita hindar diri kita daripada terjerumusnya dalam kancah api neraka. Na'udzubillahi min zalik. Ini kita nak, tujuan kita cari ilmu, tujuan tuan-tuan duduk dalam masjid, duduk, jangan duduk saja tuan-tuan. Niat iktikaf. Pihak masjid letak banner, letak poster besar, apa orang panggil, frame besar kan. Niat iktikaf. Tuan-tuan, sepanjang tuan-tuan duduk dalam, ayah-ayah duduk dalam majlis ilmu, jika ayah-ayah iktikaf, niat iktikaf dalam hati, maka sepanjang duduk bermula daripada 7.30 sampai 8 suku nanti dapat pahala. Pahala apa? Suku, pahala iktikaf, pahala tutup ilmu, suku. Tak niat iktikaf, kosong, tak boleh pahala duduk dalam masjid kerana iktikaf. Perlu niat. Tuan-tuan tahu hadis masyhur
Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, yang sangat masyhur dalam Arba'in Nawawi, dalam kitab Al-Bukhari, letak hadis yang pertama iaitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha. Panjang lagi, menunjukkan, menggambarkan hadis ini memberitahu kepada kita apa yang kita laksanakan itu yang kita dapat. Tuan-tuan duduk saja rugi. Tuan-tuan duduk niat iktikaf. Niat iktikaf. Bangun 8.30, 8 suku lagi dapat pahala iktikaf. Batal air sembahyang, bangun pergi ambil air sembahyang. Sebab bila kita batal air sembahyang, kita terbatal niat iktikaf. Iktikaf kita terbatal, kena bangun pergi ambil air sembahyang. Ini adalah ilmu. Ambil ilmu, pakai supaya kita tak rugi. Jadi tuan-tuan, antara yang kita sebut hak dulu lagi iaitu Allah Subhanahu wa taala tarik, ambil daripada wajah kita ini, wajah orang soleh, wajah orang yang beriman. Apabila ditengok, apabila dipandang kepada wajah kita, wajah orang yang tidak disembahyang, wajah orang yang tidak salat, lalu orang mari naik serabut. Orang naik serabut. Orang tak ingat bila tengok wajah kita ni, orang tak ingat kepada syurga. Orang tak ingat takut kepada api neraka. Orang tak ingat takut kepada maksiat. Orang tak ingat melihat muka kita, tak ingat kepada para alim ulama. Supaya apa? Kita kena jaga sembahyang, supaya bila orang tengok wajah kita, orang ingat kepada Allah. Ni tok imam ni. Bila tengok tok imam, ingat ke sembahyang. Tu orang jadi tok imam. Untuk orang jadi tok Bilal, untuk orang jadi tok Siok. Tok Siok ni tuan-tuan, bahagian dia bukan daripada orang yang tukang azan. Dia orang bukan daripada orang yang mengimankan solat, tetapi dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana bidadari tunggu di syurga. Kerana apa? Kerana dia membersihkan, sentiasa membersihkan rumah Allah. Kerana ada sebahagian tempat waktu masjid dia jadi tok siok, tapi di luar dia jadi seorang doktor. Dia seorang engineer, tapi di masjid dia jadi tok siok. Sebab apa? Dia tahu kemuliaan jadi tok siok. Jangan lekeh tok siok ni. Tok imam kelebihan tok imam. Tok Bilal kelebihan tok Bilal. Kita orang yang datang meraihkan majlis ilmu, meraihkan solat sunat, meraihkan solat berjemaah, maka kita juga diraihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Maka bila kita jaga solat, Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita muka wajah orang yang soleh. Tuan-tuan tengok orang yang meninggal dunia, syahid-syahid yang meninggal dunia, kenapa dia ni berada dalam keadaan kemuliaan bila dia meninggal dunia? Dia syahid kerana perjalanan untuk dia menuju syahid, dia banyak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, saya nak bagi tahu macam mana kita nak tinggal dosa. Ulama kata sibukkan diri kita dengan istighfar. Macam mana istighfar nak sibukkan? Sedangkan dosa kita dengan tangan, dengan kaki, dengan mulut, dengan lidah, dengan mata. Tuan-tuan, dagingkan diri kita istighfar sehingga kan kita tidak ada masa untuk melakukan dosa. Jika ayah yang hebat menjaga anggota dia daripada melakukan dosa kerana dia selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah, bagaimana dia nak melakukan dosa sedangkan dia sentiasa memohon ampun kepada Allah? Lalu dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nur, iaitu cahaya daripada Allah, menjadikan orang soleh pada wajah muka dia. Ini hebat. Tetapi orang yang tinggal solat, Allah ambil demikian. Allah ambil demikian saat mana dia hidup di atas muka bumi, Allah tak bagi kepada dia. Kerana apa? Kerana dia tinggal solat. Solat menentukan kehidupan kita di atas muka bumi. Solat menentukan kehidupan kita di padang mahsyar. Solat menentukan perpindahan kita daripada alam dunia ke alam barzakh. Tuan-tuan, tersambung pada sahabat bertanya, apakah pula seksaan semasa matinya ya Rasulullah? Sahabat bertanya, baginda menjawab, pertama, wahai sahabatku,
Pertama, matinya dalam keadaan hina. Matinya dalam keadaan hina saya sebut sebelum ni, bukan kata mati dalam keadaan aksiden, mati dalam keadaan tidak solat, bukan berada dalam keadaan solat, mati dalam atas katil contoh, bukan mati keadaan hina itu. Kita takut mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan kita melakukan dosa kepada Allah. Mati dalam keadaan kita melaksanakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hal yang kita takut, yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama iaitu matinya dalam keadaan hina. Na'udzubillah. Bila kita dengar perkara yang tak baik pada telinga kita, kita mohon doa kepada Allah. Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Minta Allah jauhkan kita daripada perkara demikian. Lalu kedua, sahabat bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah kedua pula ya Rasulullah?" Matinya dalam keadaan sangat lapar. Mungkin kita dalam ni mungkin yang tak makan lagi, ada tak? Dah makan lagi ni? Ke makan belaka dah? Nak mari makan nasi lagi? Tok Imam makan lagi? Lepas isyak dia. Sabar sikit lagi. Saya dah lama, saya masuk isyak saya berhenti. Kalau dak berhenti kok Tok Imam tutup mic. Gitu. Maknanya apa? Maknanya yang kedua ni, Allah Subhanahu wa taala bagi seksaan. Tak mati lagi, dalam nak mati ni Allah bagi seksaan. Seksaan apa? Iaitu sangat lapar, tersangat lapar waktu mana nak mati. Ni contoh kita ni terbaring di atas baring, terbaring kita, terbujur kita waktu kita sakit ataupun waktu kita mengalami sakaratul maut, yang mana Allah sebut dalam Al-Quran ni, bila Allah kata kun fayakun, maka terjadi-jadilah. Tak ada gustang, tak ada lambat, tak ada cepat. Apabila saatnya sampai, nak terpisahnya alam daripada alam dunia yang penuh dengan keistimewaan yang kita tengok pada hari ini, keagungan masjid, bandar yang sangat indah, pantai yang sangat cantik, isteri yang penuh kasih sayang, anak-anak yang penuh kelembutan pada kita. Saat itu kita nak mati. Teralamilah jika kita bukan orang yang solat, bukan orang yang menjaga solat, maka seksaan datang kepada kita. 3 seksaan. Yang pertama yang saya sebut tadi dalam hadis Rasulullah, iaitu matinya dalam keadaan hina. Yang kedua, matinya pula dalam keadaan sangat lapar. Beberapa kejadian yang pernah saya berada di hadapan ketika saat sakaratul maut yang dihadapi oleh keluarga. Yang pertama, ayah saya ingat waktu ayah saya meninggal 2004. Ayah saya meninggal di pagi Jumaat jam 9 pagi. Waktu tu saya darjah 6. Saya alhamdulillah boleh baca Yasin masa tu. Yasin ingat tapi salah. Ingat tapi salah. Sebab mak saya suruh baca sokmo. Saat-saat nak mati ni, ayah saya nak meninggal ni, apa yang Allah Subhanahu wa taala tunjuk kepada saya, tunjuk kepada keluarga waktu tu, ayah saya minta air, nak air. Sebelum pukul 9 ayah saya boleh bangun daripada terbaring. Sekarang ayah saya lumpuh 8 bulan. Waktu dia nak meninggal, dia boleh bangun sekejap. Allah izin dia bangun sekejap, kita angkat, boleh bangun. Kemudian dia nak makan nasi, kita bagi nasi. Orang yang nak mati ni, Allah tunjuk segala-gala yang tak pernah berlaku, yang pelik pada diri dia. Adalah yang pelik.
Dia minta nasi, dia minta air. Hampir 9, tak ingat berapa minit, kemudian dia berada dalam keadaan nazak. Saya terdengar bunyi nazak. Ini adalah nazak yang kita akan hadapi, masing-masing akan hadapi. Jika Allah nak muliakan kita waktu mana kita sakaratul maut, lalu Allah hantarkan pada hati-hati yang hadir waktu mana kita sakaratul maut, Allah detikkan dalam hati mereka untuk kita doa, untuk kita husnuzan kepada kita yang berada dalam keadaan sakaratul maut. Tetapi jika kita bukan orang yang menjaga solat, waktu itulah fitnah, waktu itulah seksaan, waktu itulah malu yang kita tak pernah minta yang akan datang pada diri kita, iaitu lapar ketika mana kita nak menghadapi sakaratul maut. Tuan-tuan, jaga solat. Minta anak kita, isteri kita, keturunan kita jaga solat. Saya kebelakangan ni saya risau, tak risau yang lain. Saya risau anak-anak remaja. Remaja sangat-sangat saya risau. Kerana kalau ke mana-mana saya pergi, dalam surau, dalam majlis ilmu, dalam masjid, orang-orang muda daripada remaja yang ada. Betul tak? Muda daripada remaja. Orang remaja kurang. Muda daripada remaja. Ni hok semak-semak lagi ni. Hok gagoh-gagoh lagi. Sedih tuan-tuan. Tengok mana remaja. Ramai remaja naik motor pergi mari. Betul tak ni? Betul tak saya sebut ni? Pergi mari. Saya terfikir macam mana fardu ain dia, bila dia baca Quran hari-hari, macam mana ibadah dia, macam mana solat dia. Saya fikir bila remaja tuan-tuan lepas umur 15, dia tangguh dosa. Kesian. Siapa dia? Anak kita. Anak kita tuan-tuan. Saya ada anak tapi tak sampai remaja lagi. Tapi saya tengok sedih, anak perempuan, anak laki-laki, tuan-tuan umur yang berada 30 ke atas, alhamdulillah. 30 ke atas, alhamdulillah, insya-Allah Allah jaga. Tetapi remaja tengah mencari hiburan yang sangat melampau, mencari. Persoalan yang saya duk fikir, macam mana solat? Bila saya baca kitab Tanbihul Ghafilin ini, sangat-sangat tersentuh hati saya, terfikir tentang remaja hari ini, baik lelaki dan perempuan. Kemudian yang ketiganya, matinya dalam keadaan sangat dahaga. Sangat dahaga sehingga kan jika dituang air yang ada di dalam dunia ini sekalipun, tidak akan menghilangkan dahaganya. Tuan-tuan, yang pernah berlaku pada diri saya, dan saya berada sekitar keadaan demikian. Saat mana seseorang ni menghadapi sakaratul maut, Allah nak mengambil nyawa demikian, sahabat demikian ni, mereka minta aiskrim 2 bekah. Aiskrim kabula tu. Apa tu? Vanila ke benda? Coklat. 2 bekah tuan-tuan, minum, makan aiskrim sampai habis, nak mati. Habis aiskrim mati. Na'udzubillah. Ni kisah benar tuan-tuan. Ni saya tak boleh sebut nama siapa, bila. Ini pernah berlaku. Nak mati, minta aiskrim. Tua dah orang, bukan budak, tua dah. Umur 60. Hampir 60, sekitar 60 nak masuk 70. Minta aiskrim. Waktu tua, waktu gini ni, kalau orang tahu aiskrim tak ambil sengar gigi. Betul tak? Sengar gigi, lubang gigi, pakai gigi palsu. Tak? Punya aiskrim sekali dengan gigi jadi. Tapi Allah nak gambarkan kepada kita dahsyatnya kematian yang dihadapi oleh mereka yang meninggalkan solat. Macam-macam keadaan.
Yang ketiga, waktu mana nak berpisahnya daripada alam dunia kepada alam barzah ini. 3 seksaan ini seksaan, bukan kata video, bukan gambaran, bukan karikatur, bukan. Seksaan ini, apabila mari seksaan, maka mari yang kedua, iaitu penyesalan daripada perkara yang kita buat. Itu seksaan. Kita pernah nyesal tak atas dunia? Pernah kan? Pernah nyesal tak? Buat ni kita nyesal. Okey, sebab apa kita nyesal? Sebab terlahirnya penyesalan daripada perbuatan kita. Perbuatan yang salah, perbuatan yang betul kita tak menyesal. Kerana itulah disebut dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut." Saya rekah je, senang je, mudah je. Barang siapa, Nabi kata, barang siapa yang beriman pada hari akhirat, al-yaumil akhir, falyakun khairan, maka berkata baik. Lidah berkata baik. Jari fitnah, sangat-sangat fitnah Facebook, YouTube, WhatsApp, sangat-sangat terancam pada diri kita untuk kita sabar daripada kita taib perkara-perkara yang tak perlu kita taib. Kita tak mampu nak menahan diri kita daripada melakukan demikian. Tapi Nabi kata, siapa yang beriman kepada hari akhirat, maka berkata baik ataupun diam. Berkata baik ataupun kita diam. Ini sesuatu hal yang payah untuk kita jaga. Kemudian seterusnya sahabat bertanya lagi. Kemudian ya Rasulullah, sahabat bertanya, apakah dia seksaan semasa di dalam kubur? Bila seseorang itu berada di atas muka bumi, dah habis dah seksaan meninggalkan solat di atas muka bumi, di atas dunia, lalu seksaan waktu mana dia nak berpisah daripada bumi daripada alam dunia kepada alam barzah. Kemudian ketika berada di alam barzah, ketika dia berada di alam kubur, ni Nabi sebut lagi. Sahabat bertanya, apakah ya Rasulullah seksaan semasa dalam kuburnya ya Allah, ya Rasulullah? Waktu duduk dalam kubur ni, waktu mana saat yang kita tinggal berseorangan, yang ada pada waktu tu solat kita, yang ada pada waktu tu bacaan Al-Quran yang kita baca. Tuan-tuan, kita baca Quran sedap, jangan bimbang, baca sedap. Walaupun orang kata, oh baca sedap, menunjuk kat orang, baca sedap. Sebab apa? Kita niat dalam hati kita nak memuliakan kalam Allah, kita nak memuliakan kalam Allah. Tujuan kita baca sedap tu, tujuan biar orang tertarik dengan kalam Allah Subhanahu wa taala. Contoh, tuan-tuan bacalah surah apa pun, buat lagu apa pun, orang jadi sedap dengar. Was-samaa'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud. Tuan-tuan balik buka sebab apa? Surah Al-Buruj baca gitu. Cuba buka. Baca surah bacaan apa orang panggil Al-Mu'minun. Allah Subhanahu Wa Taala janji orang yang jaga solat, orang yang berjaya. Allah janji. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum 'anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ilun walladhina hum li furujihim hafizun. Dek, ada banyak sangat. Dah.
baca Al-Quran dengan sedap, dengan alunan yang mendayu-dayu. Kerana apa? Niat dalam hati untuk memuliakan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mampu tak nak ikut seluruh Al-Quran tu? Nak ikut mana sunat semua mampu tak? Tak mampu. Tapi bila kita boleh baca Quran dengan baik, baca Quran dengan baik, niat perdengarkan kepada orang lain untuk kita dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kerana waktu kita duduk dalam kubur, kita duduk di pembaringan kita, datang berbagai-bagai fitnah mari, lalu yang datang menyelamatkan kita siapa? Solat. Antaranya lain iaitu Al-Quran. Belajar Al-Quran. Jangan tunggu esok habis bulan, tunggu esok habis 2020, tunggu esok habis 2021, tunggu esok bulan 1 habis, bulan 2 habis, bulan 3 habis, buru-buru sedar-sedar mati. Tu tak? Jangan. Esok belajar ataupun malam ni belajar leh. Allahu Akbar. Pertama, Nabi sebut disempitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kuburnya dan diperintahkan kepada malaikat agar menyaksanya sehingga hari kiamat. Siapa ni? Orang yang meninggalkan solat. Nabi sebut orang yang meninggalkan solat apabila saat duduk dalam kubur bersendirian, berseorangan, tidak ditemani oleh jiran tetangga, tidak ditemani oleh rakan taulan, tidak ditemani oleh follower Facebook, tidak ditemani oleh rakan-rakan masjid. Bersendirian waktu itu orang yang meninggalkan solat, Nabi sebut disempitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kuburnya dan diperintahkan kepada malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala agar menyaksanya sehingga bila? Sehingga hari kiamat. Tuan-tuan, bagaimana kalau kita meninggalkan solat? 20 tahun yang lalu telah meninggal kita ini daripada dunia ini. 20 tahun yang lalu tuan-tuan kita meninggal dunia ini. 20 tahun lalu tuan-tuan kita meninggalkan bumi ini. 20 tahun lalu tuan-tuan kita dihentikan oleh Allah untuk kita hidup di atas muka bumi ini. Kita berada dalam barzakh, kita tidak mampu menjaga solat waktu di atas muka bumi, lalu kita diseksa sampai bila? Nabi sebut, sahabat tanya, Nabi kata disempitkan kuburnya sehingga sampailah saat hari akhirat. Allahu Akbar. Yang kedua, diseksa orang yang meninggalkan solat itu oleh beberapa ekor ular yang dinamakan Sujaul Aqrab, dan kedua-dua matanya daripada api neraka. Dalam hadis yang lain Nabi sebut bermulanya fitnah, bermulanya seksaan bagi orang yang melakukan dosa kepada Allah. Na'udzubillah. Bagi orang yang melakukan seksa kepada Allah, bermula seksaan dia bila? Apabila dia melihat bila Allah Subhanahu wa ta'ala perintah malaikat bawa neraka ke hadapan dia di padang mahsyar, lalu waktu itulah saat itulah bermulanya seksaan api neraka pada dia. Bila? Waktu dia tengok. Takut tak? Masya-Allah. Atas muka bumi ni kalau habis kuarantin tu tak, habis kena kuarantin tu boleh balik semula ke keluarga rasa suka. Tu tak? Tapi orang kena, kalau positif ni dua je, dia boleh balik ataupun dia boleh balik ke sana. Tu tak? Dua je. Tapi waktu dia berada dalam kuarantin tu, dia boleh bertaubat kepada Allah. Saat dia boleh bertaubat kepada Allah, saat dia boleh menjaga solat, saat dia boleh meminta maaf dengan ibu bapa dia, dengan keluarga dia, saat dia boleh meminta maaf dengan sanak saudara dia. Orang yang kuarantin ni, orang yang dah mati, yang bila berada di padang mahsyar, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala perintah malaikat untuk hadirkan neraka di hadapan dia, lalu saat itu tidak ada lagi waktu mana dia nak balik semula ke dunia.
Tidak ada lagi. Berbagai-bagai ayat Al-Quran menyebut tentang perkara ini. Kalau di subuh Jumaat tu imam baca, walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Waktu tu ramai orang berdoa, tetapi doa yang tamanni, yang tidak ada apa-apa lagi, iaitu angan-angan nak balik ke dunia, balik untuk melaksanakan na'mal salihan inna muqinun. Waktu tu kita muda ke, tua ke, anak ke, ayah ke, laki ke, bini ke, waktu tu inna muqinun, doa yang tamanni, yang kita berdoa kepada Allah, minta Allah balik semula kepada dunia ni untuk kita melakukan apa? Melakukan, ulama sebut, melakukan sedekah, melakukan ibadah solat. Tetapi tidak ada. Kerana itulah disebut penyesalan, seksaan yang pertama bagi orang yang melihat api neraka adalah itu permulaan seksaan api neraka. Ada di sini waktu mana dalam kubur ni Nabi sebut, sahabat tanya kan, Nabi kata diseksa yang kedua ni, diseksa orang yang meninggalkan solat itu oleh beberapa ekor ular yang dinamakan Sujaul Aqra, dan kedua-dua matanya daripada api neraka. Waktu mana? Bila orang tengok ni, orang yang tak semayang tengok ni, waktu duduk dalam kubur tengok dah. Tapi hadis lain Nabi sebut bermulanya seksaan azab api neraka bagi ahli neraka waktu bila? Waktu duduk di padang mahsyar. Maknanya lambat lagi. Hak duduk dalam padang mahsyar lambat lagi. Bermula orang tengok api neraka, itulah bermulanya azab api neraka. Tapi orang yang tinggal semayang ni, Allah Subhanahu wa taala yang kedua, Allah hantar apa? Diseksa orang yang meninggalkan solat itu oleh beberapa ekor ular. Nama ular ni Sujaul Aqra, dan kedua-dua matanya datang, Allah datangkan pakej daripada api neraka Jahannam. Baca guana pun tapi tinggal solat semacam. Hak tu tuan-tuan dengan Allah lah. Tak, kalau hati kita ni sakit memang berat. Saya sebut semua hati ni dalam kitab bab tasawuf, bab akhlak, ulama sebut ada 3. Hati yang pertama, hati yang hidup, yang sihat, orang mukmin, hati yang sihat. Yang kedua, hati yang sakit, munafik. Sakit. Bila tegur, bila bagi tahu dia marah, hati sakit. Yang ketiga, hati yang mati, na'udzubillah. Sebut apa pun tak jadi benda, tak beri kesan apa. Betul ke tak dah, sembang boleh. Serah kepada tuan-tuan nak ambil. Kalau jika benda ni manfaat, ambil simpan, guna baik-baik. Kalau tak manfaat, buang tepi. Saya sebagai wasilah perantara memberitahu kepada tuan-tuan, peluang saya beri manfaat ni untuk kebaikan diri saya. Saya pun ingat juga kepada diri saya, tanam kepada diri saya untuk takut tinggal solat. Tu sebenarnya. Yang ketiga, Nabi sebut, sahabat tanya, apa yang ketiga ya Rasulullah? Yang ketiga, diseksa oleh malaikat yang kukunya daripada besi. Besi ditulis sini Khorasani, ataupun di bahasa Melayu Khrasani, Khorasani. Dan panjang kukunya itu seumpama perjalanan sehari semalam. Panjang kuku ni, kuku malaikat tu digambarkan dalam hadis ini perjalanan sehari semalam. Tuan-tuan setengah jalan sekali sehari semalam. Kalau sehari semalam kira atas muka bumi, kiraan bumi, sehari semalam cukuplah kita kira. Mana kita nak pergi sehari semalam? Mana? Tu imam mana? Agak-agak ah. Sini siapa mana? Mama. Siapa? Tak. Kejauh lagi, Kuatang. Tak siapa? Kita tak mama ataupun Kuatang jalan tak satu hari. Saya tak pernah buat hari, lepas tu tak tahu. Bunyi lah dulu. Maka bunyi kita berhenti dulu.
Besi Khorasan ni besi yang sangat hebat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Mudah-mudahan pertemuan ini dapat kebaikan dan memberi manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik diri saya dan tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.